Kita sekarang belajar fi'il mudhari' majhul. Ya. Hari itu fi'il madhi Kak. Hari ini fi'il mudhari'. Hari itu kita belajar fi'il madhi majhul kan. Hari ini kita belajar fi'il mudhari' majhul. Ya, kata kerja sedang berlaku tetapi tidak diketahui pelaku. Okey, fi'lun mudhari'un. Ya, lil majhul. Ya, lil majhul. Lil majhul. Ya, apa maksud majhul? Yang tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Tasrifnya sama juga, ada 14. Ya, tasrifnya tetap sama, ada 14. Domainnya kalau dia punya naibul fa'il dalam bentuk domir, naibul fa'ilnya juga tetap terbagi kepada dua. Ya. Naib fa'ilnya tetap terbagi kepada dua. Naibul fa'ilnya terbagi kepada dua. Satu, naibul fa'il dia dalam bentuk isim zahir. Isim zahir. Yang kedua, naibul fa'ilnya dalam bentuk isim domir. Ya, isim domir. Jadi kalau isim domir, dia punya tasrif dia, pecahan domir dia ada 14. Okey. Apa dia 14? Iaitu huwa huma sampai kepada nahnu. Jadi sama ada isim zahir atau isim domir ini, ya, kita tak sebut fa'il tapi kita sebut naib fa'il. Ya. Yang ketiga, kena ingat ni pertama fa'il. Ya. Kedua, kita kena ingat naib fa'il juga mesti marfu'. Mesti apa? Marfu'. Seperti mana fi'il mudhari'. Jadi, yang pertama dia marfu' dengan dhammah. Ya, marfu' dengan apa? Untuk isim mufrad. Ya, isim mufrad marfu' dengan dhammah. Ya, marfu' dengan dhammah. Salin dulu, nanti kita buat contoh. Ya, isim musanna. Ya, isim musanna. Musanna. Dia marfu' dengan alif. Ya, marfu' dengan alif. Ya. Kalau untuk jamak, kat mana nak tulis ya? Yang ketiga jamak saya tulis kat sini ya. Ni isim mufrad, isim musanna untuk jamak. Untuk jamak. Untuk jamak, tanda dia punya marfu' ialah dengan subutun nun. Kesalam. Ya, subutun nun. An-nun. Di hujung kalimah. Untuk jamak muannas salim sama juga dengan dhammah. Jadi sebelum kita nak tahu semua ni, okay, saya terang balik. Hari ini kita belajar fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' dalam bentuk lil majhul. Minggu lepas kita belajar lil ma'dum. Hari ini kita belajar lil majhul. Apa maksud lil majhul ini? Ya, dia punya naib fa'il ini
tidak dia punya fa'il tidak diketahui dengan jelas. Bila dia punya tu tak tahu dengan jelas, kita tak boleh kata fa'il, lalu kita sebut na'ib fa'il. Jadi na'ib fa'il ini boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertama dalam bentuk isim zahir. Jadi kalau isim zahir ini, naibu fa'ilnya mesti dalam keadaan marfu'. Mesti dalam keadaan apa? Marfu'. Bila kita kata marfu' ini pula ada lagi pecahannya, iaitu isim mufrad dengan dhammah. Ya, contoh kalau isim mufrad dengan dhammah, ya, jadi ni isim zahir kan. Kalau isim mufrad mestinya bilangannya satu yang menjadi naibul fa'il. Ya, dia mesti marfu', contoh macam ni. Ya, Muhammadun. Saya tengok sikitlah. Ya, yang disebut marfu' itu contoh, ya, di hujungnya mesti baris depan. Ya, muslimun ke, Muhammadun ke, yang penting naibul fa'ilnya mesti marfu'. Marfu' dengan apa? Dhammah. Ya, kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim mufrad ni. Pak ni. Ni marfu' dengan dhammah. Kemudian kalau untuk musanna, dia juga mesti marfu'. Contoh, marfu' untuk isim musanna bilangan 2, marfu' dengan alif. Nampak ni? Marfu' dengan alif. Jadi contoh, muslimani. Ya, muslimani. Jadi yang dikata marfu' itu ialah dengan alif. Ya, kenapa dengan alif? Sebab bilangannya 2. Ya, bilangannya 2. Ini muslimun untuk isim mufrad. Ini muslimani untuk isim musanna. Jadi di sini marfu' dengan dhammah, di sini marfu' dengan alif. Ya, ini marfu' dengan alif. Ya, oh, okey, maafkan saya. Ini naibul fa'il, dia bukan sebutun nun. Maaf. Ya, dia marfu' dengan waw. Maaf. Ya, yang marfu' sebutun nun tu untuk fa'il. Ya, itu untuk fa'il. Jadi untuk jamak dia marfu' dengan waw. Kalau untuk fa'il dia marfu' dengan sebutun nun. Ya, jadi jamak marfu' dengan apa? Dengan waw. Saya tulis waw di sini. Okay, contoh ni muslimun untuk isim mufrad, muslimani untuk isim musanna, untuk jamak, ya, untuk jamak dia akan jadi muslimuna. Jadi tanda marfu'nya dengan waw. Okey? Sekali lagi. Untuk mufrad tanda marfu'nya dengan sebab isim naib fa'il isim zahir mesti marfu'. Mesti. Ya, jadi kalau untuk mufrad marfu' dengan dhammah. Ni nampak ni hujung ni marfu' dengan dhammah. Kalau ditanya kenapa marfu' dengan dhammah, sebab isim mufrad. Kalau musanna marfu' dengan apa? Alif. Ya, kalau jamak marfu' dengan apa? Waw. Okey, boleh ke? Saya ulang sekali lagi, saya padam ni semua. Ya, nanti saya ulang. Okey, sekarang saya ulang balik. Bila kita sebut naib fa'il. Ya, naib fa'il. Okey, saya ulang dan saya tulis elok sikit. Ya, bila kita sebut naib fa'il, naib fa'il. Naib fa'il ini naibul fa'ili. Dia pecahan dia ada berapa? 2. Ni saya ulang lagi nak bagi faham. Yang pertama, dia boleh berlaku dalam keadaan isim zahir. Isim zahir.
Ya, sekarang saya masuk kepada isim zahir dulu. Jadi setiap naib fa'il isim zahir ya mesti marfu. Mesti apa? Marfu. Mesti. Tak kira mufrad, tak kira musanna, tak kira jamak. Yang penting bila disebut naibul fa'il isim zahirnya mesti marfu. Jadi kita tahu naibul fa'il ini boleh berlaku dalam keadaan isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Okey, sekarang kita tengok. Kalau dia marfu untuk isim mufrad dengan apa? Tanda apa dia? Isim mufrad. Pandai. Alhamdulillah. Isim mufrad mesti dhammah. So saya ambil contoh satu kalimah. Ya. Muslimun. Muslimun. Jadi mana tanda marfu'nya? Mana tanda marfu'nya? Ni dhammah ni. Jadi kita sebut marfu' bi dhammah. Marfu' dengan tanda apa? Dhammah. Marfu' dengan tanda dhammah. Sebab isimu mufrad. Okey, kalau isim musanna? Alif. Mana? Alif. Alif. Boleh jawab, boleh cakap ya. Boleh cakap. Sebab saya cakap seorang-seorang nanti saya tahu faham ke tak. Ini muslimun seorang muslim. Mana muslimun? Seorang muslim. Pada kedudukan naib fa'il. Naib fa'il isim zahir mesti marfu. So sekarang kita nak tengok marfu, tengok di hujung kalimah. So di sini muslimun marfu dengan apa? Dhammah. Boleh tak musliman ke muslimin? Tak boleh. Untuk jadi naib fa'il? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa jawapan tak boleh? Tolong bagi tahu kenapa tak boleh? Musliman ke muslimin kenapa tak boleh? Sebab dia kena mesti marfu. Sebab dia mesti marfu. Atau jawapan yang paling tepat. Ya, mumtaz jiddan. Sebab dia mesti marfu. Jadi marfu itu tanda marfu untuk isim mufrad mesti dengan dhammah. Ya, mesti dengan dhammah. Okey, sekarang kita tukar kepada isim musanna. Untuk isim musanna merujuk kepada bilangan dua. Jadi marfu untuk tanda marfu tak boleh lagi dengan dhammah. So jadi muslimani. Ya. Muslimani. Okey, mana tanda marfu'nya? Alif. Jadi marfu' bil alif. Ya, marfu' bil alif, marfu' dengan tanda ditambah huruf alif di hujung. Marfu' dengan tanda alif. Okey, marfu' dengan di hujungnya ditambah huruf alif. Jadi makna muslimani? Dua orang muslim. Ya, mana duanya? Alif. Alif. Okey, bagus. Ni tanda dhammah ni tanda bilangan satu. Okey, alif tanda bilangan dua. Okey, dua apa? Dua orang. Ya. Untuk jamak, ya, untuk jamak muzakkar salim. Untuk jamak muzakkar salim. Okay. Dia jadi macam mana tanda marfu' dia? Dengan waw. Jadi muslimu nah. Muslimu Nah. Okey. Jadi mana tanda marfu'nya? Dengan Wow. Wow. Okey, dengan huruf wow. Okey, marfu' bil wow. Okey, boleh. Untuk mufrad marfu' bi dhammah. Untuk musanna marfu' bil alif. Untuk jamak marfu' bil wow. Semua ini pada kedudukan apa? Naib.
Kenapa sebut naib fa'il? Kerana dia dalam bentuk lil majhul. Okey, faham? Nah, kalau satu lagi untuk jamak muannas salim, ya, yang keempat jamak muannas salim. Tanda marfu'nya dengan apa? Dhamma. Muslimatun. Jadi tanda marfu' dia dengan dhammah ni, ya, dengan dhammatun. Bezanya dengan isim mufrad, marfu' di hujungnya dia cuma tanda macam ni. Untuk jamak muannas salim dia juga dengan dhammah, tapi dia mesti ada tanda tam maftuhah yang diikuti baris hadapan. Okey, sekarang saya terjemahkan. Mana muslimun? Seorang muslim. Ni tanda seorang. Ni tanda dhammah, ni tanda seorang. Muslimani. Ya, tengok ada tanda alif. Alif ni memberi maksud dua orang muslim. Okey, muslimuna. Orang-orang muslim. Jadi ramai. Jadi waw ini merujuk bilangan 3 ke atas. Atau disebut ramai. Okey. Untuk jamak muannas salim ini untuk lelaki. Ini untuk perempuan. Muslimatun. Jadi mana tanda marfu'nya dengan tanwin dhammah. Okey, inilah yang disebut isim zahir mesti ada tanda marfu' bagi naib fa'il. Okey, jelas ke tidak? Jelas. Okey, kalau jelas sekarang kita mula untuk menukar kepada isim dhamir. Kita nak tukar kepada apa? Isim dhamir. Okey, saya padam semua. Okey, sekarang kita pergi kepada isim apa? Isim dhamir. Ya, bila isim dhamir naibul fa'il mesti bercantum dengan fi'il. Ya, mesti bercantum dengan apa? Fi'il. Ya, mesti bercantum dengan fi'il. Okey, sekarang saya terus kepada kata ganti nama kedua. Kata ganti nama ketiga sekarang saya tunjuk selepas ni. Ya, saya langkah terus kepada kata ganti nama ketiga untuk isim dhamir yang mengambil tempat sebagai naib fa'il. Okey. Anta akan jadi ta. Akan jadi apa? Ta. Dia tak boleh jadi anta, dia jadi ta saja. Antuma. Tuma. Ya, akan jadi tuma. Jadi tuma ni adalah naib fa'il. Antum. Tum. Akan jadi tum. Salin, jangan tak nak salin. Anti akan jadi ti. Antuma. Tuma. Ya. Akan jadi tuma. Antunna. Tunna. Akan jadi tunna. Okey, ini adalah untuk kata ganti nama kedua isim dhamir muttasil yang i'rabnya sebagai naib fa'il.
Manakala kata ganti nama kedua, pertama, ni kata ganti nama pertama ya. Ana akan jadi, ini untuk fi'il mudhari' ya. Ini untuk fi'il mudhari' ya. Kata ganti nama pertama dia akan jadi okey. Oh, ini untuk isim dhamir fi'il mudhari'. Hamzah. Sila. Ini untuk fi'il mudhari' yang saya buat ni fi'il madhi. Ya, okey, boleh. Nanti saya terang balik. Ya. Ana akan jadi naibu fa'il dia huruf hamzah. Nahnu ya akan jadi nun. Okey. Ini tadi saya buat kata ganti nama kedua ya untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari' majhul ya, semua dia mula dengan huruf ta. Semua mula dengan huruf ta juga. Ya, cumanya ta ni duduk di awal kalimah. Di awal kalimah. Okey, saya padam yang ni. Mudhari'. Okey, sekarang saya buat untuk fi'il mudhari' ya. Tak payah padam. Anta dia akan jadi ta. Dia akan jadi ta. Ya, ta barida depan. Ta barida depan. Semua untuk fi'il mudhari' majhul baris depan. Ya, untuk tuma ta baris depan campur di hujungnya alif nun. Untuk antum ta dhammah campur waw nun. Dan nun baris atas. Untuk anti ya, dia mula juga dengan ta campur di hujung dia ya nun. Ya nun. Okey, untuk antuma mula dengan ta juga campur dengan alif nun. Ini formula. Untuk antuna ta campur dengan nun fathah. Ya, ini untuk mudah ingat. Ya. Okey. Semua banner majhul mesti mula baris depan. Ya, ini semua mula baris depan. Ya, campur dengan waw nun. Ini antuma semua depan dia mesti dengan huruf apa? Ta. Di hadapan dia mesti ta semua ta. Dan dia mesti mula dengan baris hadapan. Mesti mula dengan baris apa? Hadapan. Sebab ini majhul. Majhul. Kita dengan ana ni. Hamzah dia mesti baris depan. Ini nun mesti baris depan. Okey, dah dapat dah formula untuk jadi isim dhamir bagi fi'il mudhari' majhul. Ini adalah formula dia. Ya, semua dia punya ni mesti baris depan. Semua ni mesti baris depan. Tak boleh baris atas kerana fi'il majhul dia mesti mula dengan dhammah. Okey, mesti mula dengan dhammah. Okey, sekarang saya buatkan ayat dia. Ya. Selesai dah salin dia punya formula? Ya. Dah. Dah Kak Jah? Okey. Sekarang saya buat ayat. Bila dah dapat ini kita mudah. Mudah. Okey, sekarang tengok. Kita buat ayat. Fi'il mudhari' untuk majhul dia mula dengan ya, fa, ain, lam. Ya mesti dhammah, fa sukun, ain fathah, lam dhammah. Ya, ini untuk kata ganti nama ketiga. Yang kita buat formula tadi kata ganti nama pertama. Yuf'ilu.
Ya. Okey, cuba tengok ni mula dengan huruf apa? Ya. Mula Ya. dengan huruf ya. Ya. Hujungnya dhammah. Dhammah. Tadi kita dah belajar untuk isim domir bagi mufrad mesti dengan dhammah. Ini kata ganti nama ke berapa? Kata ganti nama ketiga. Kata ganti nama ketiga dhammah ini adalah untuk domir huwa. Jadi yuf'alu, apa maksud yuf'alu? Yuf'alu memberi maksud dia. Dianya kat sini ni. Dia seorang lelaki sedang dikerjakan ataupun sedang dilakukan. Ya. Jadi berapa orang dia punya naib fa'il? Seorang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya, lelaki. Jadi ingat wazan, saya tulis wazan dia lebih besar supaya nampak, dan ingat betul-betul beza maklum dengan majhul. Ya. Baik, mesti boleh beza dan Quran banyak sangat. Saya tulis elok-elok. Yang pertama mesti dhammah. Yang kedua sukun. Yang ketiga ain fa'il mesti fathah. Yang keempat lam fa'il mesti dhammah. Sebab ini fa'il mudhari. Okey, yuf'alu. Okey, tadi kita dah belajar untuk mufrad dengan apa? Marfu' bi dhammah. Okey, jadi dhammah ini tengok ini ya, berarti domirnya ialah huwa. Huwa ni untuk berapa ramai? Seorang. So tulis seorang. Seorang lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya, ini ya ni untuk huwa. Tapi nak bagi tahu mufrad. Marfu' bi dhammah. Sebab tadi kita bicara tentang marfu' bi dhammah. Ini adalah naib fa'il isim domir. Naib fa'il isim domir. Okey, naib fa'il apa dia? Isim domir. Okey, naib fa'il isim domir. Okey, naib fa'il isim domir marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah. Naib fa'il isim domir marfu' dengan apa? Dhammah. Jadi dhammah tu untuk bilangan berapa? Seorang. Seorang. Untuk bilangan seorang. Ya. Okey. Marfu'. Naib fa'il untuk isim mufrad. Ni nampak ni isim mufrad lah ni. Jadi isim mufrad tanda dia punya marfu' dengan apa? Dhammah. Jadi yuf'alu, ingat dia punya wazan. Ya, ya mesti baris depan. Ain mesti baris atas. Itu yang paling penting kena ingat. Itu yang paling penting kena ingat. Ya, kena ingat apa? Untuk fi'il mudhari' majhul, ya, yang pertama ini mesti dhammah. Sebelum terakhir mesti fathah. Ini dua formula mesti jelas. Ya, pertama ya-nya mesti dhammah. Ketiga, sebelum huruf terakhir ain fi'ilnya mesti baris atas. Dia berbeza dengan fi'il mudhari' ma'lum. Ya, fi'il mudhari' ma'lum, huruf pertama baris atas. Ya, fi'il mudhari' ma'lum yang pertama baris atas. Yang ni boleh baris ke atas juga. Tengok. Ya, tengok betul-betul. Ini fi'il mudhari' ma'lum. Yaf'alu. Ini fi'il mudhari' majhul. Ini yuf'alu. Apa yang beza? Berapa bezanya? Baris. Itu yang bezakan. Iaitu di sini ya-nya baris atas.
Di sini ya-nya baris depan. Lain fa'ailam sama. So bila baca Quran jangan tukar baris. Ya, ni baris atas, awak tukar baris depan, ni baris depan, awak tukar baris atas. Jadi maksudnya tak sama. Kalau yaf'alu dia sedang melakukan. Dia tu sebagai fa'il. Ya, dia punya kerja. Jadi dia buat kerja sendiri, dia jadi fa'il. Kalau yuf'alu dia sedang dilakukan. Jadi dia buat ke orang buat? Orang buat. Orang buat dia. Dia. Bukan dia buat. Tetapi orang lain lakukan ke atas diri dia. Orang lain buat dia. Faham tak? Faham. Ke tak faham? Pening dah. Kalau yaf'alu. Ya. Yaf'alu. Saya tulis balik. Ya, tengok. Saya tulis bagi nampak jelas. Nampak senang tapi susah. Okey, tak apa. Nanti pening-pening tu dia dapat memikirkan keadaan bekalan untuk hari akhirat. Okey. Ini ya baris atas. Okey, sekarang ada berapa perbezaan? Ada Satu. Satu. Tengok. Ya, ini baris atas. Ini baris depan. Ya, ini baris depan, ini baris atas. Kedua-dua ini adalah domir bagi huwa. Kedua-duanya adalah domir bagi apa? Huwa. Di sini pun huwa, di sini pun huwa. Ya, dua-dua huwa. Okey, sekarang tengok. Ya, di sini pun huwa, di sini pun huwa. Tapi sama tak i'rabnya? Tak sama. Tak sama. Sebab satu maklum, satu majhul. Okey, ini maklum. Jadi huwa ni sebagai fa'il. Tolong tulis katalah faham. Naik masuk Quran, aku tak faham. Ya, ni juga huwa. Tapi huwa di sini bukan fa'il. Huwa di sini apa benda? Fa'il. Nampak beza tak? Beza. Okey, di sini naib fa'il, di sini fa'il. Okey, terjemahannya pula. Yaf'alu. Dia sedang melakukan. Ya, dia ni terjemahan dia. Dia seorang lelaki. Tak payahlah saya nak tulis dia seorang lelaki, penat. Dia seorang telah melakukan. Ya, dia seorang. Sedang melakukan. Okey, dia seorang lelaki. Tulislah lelaki, dia seorang lelaki. Ingat perempuan pula. Dia nampak? Dia tu berapa orang? Seorang. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Sedang mudhari. Sedang ni tanda fi'il mudhari. Melakukan. Jadi perbuatan siapa ni? Seorang lelaki. Perbuatan dia sendiri. Dia yang buat. Manakala yuf'alu. Macam mana kita nak terjemahkan yuf'alu ni? Dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki lah juga. Tak payahlah saya tulis banyak-banyak. Dia sedang dilakukan. Sekarang dia buat, dia punya perbuatan ke orang lain buat dia? Orang lain buat dia. Nampak di sini dal. Nampak ni di sini dal. Di sini huruf apa? Dal. Dal maksudnya dilakukan. Di sini mim. Apa maksud mim?
Melakukan. Jadi di sini tak sama dengan di sini. Di sini huruf mim. Di sini huruf dal. Dal adalah simbol bagi majhul. Ya, dal ini adalah simbol bagi fi'il majhul. Okey, jelas tak? Okey, Tuan Nadia Abdul Rahman. Bukan nama, saya panggil Smira. Jelas ke tidak ni? Jelas. Tuan Haji jadi perempuan. Okey. Okey. Apa ni Tuan Haji Sofian ada tak? Jelas tak ni? Okey, jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk kepada musanna. Mana musanna? Bilangan. 2 orang. Okey. Bilangan 2. Senang je. Di hujung tambah apa? Alif. Alif. Alif aja. Alif nun. Alif. Alif nun. Alif nun. Jadi yuf'alani. Ya, yuf'alani. Ini adalah fi'il mudhari yang kedua. Apa maksud yuf'alani? Mereka berdua. Mana tanda 2? Alif. Alif ni. Alif ni adalah untuk dhamir Uma. Uma ni bilangan berapa orang? 2 orang. Ya, bilangan untuk 2 orang. Jadi mereka berdua sedang dilakukan. Okey. Mereka berdua. Ni alif ni tanda mereka. Berapa orang mereka tu? 2. Jadi alif ni adalah untuk bilangan 2. Mereka berdua sedang dilakukan. Okey, sedang bukan me. Okey, seterusnya untuk hum. Untuk hum kita tambah apa? Wow. Wow nun. Ya, betul. Jadi yuf'aluna. Okey, yuf'aluna. Jadi waw ini adalah naibul fa'il isim dhamir. Waw ni untuk dhamir apa? Hum. Okey, hum ni untuk bilangan kasir. Mana kasir? Banyak. Ramai. Ya, ramai. Ya, 3 ke atas kita guna dhamir waw. Jadi waw ini adalah naib fa'ilnya. Ya, waw ini adalah naib fa'il. Yuf'aluna. Tolong ingat ni mesti dhammah. Ini mesti baris atas. Ini jangan keliru. Ini mesti dhammah. Ini mesti fathah. Okey, ini untuk muzakkar. Okay, sekarang kita berpindah kepada mu'annas. Ya, kita berpindah kepada apa? Mu'annas. So, kita pergi kepada mu'annas. Mu'annas untuk hiya. Hiya mula dengan huruf apa? Hiya mula dengan huruf apa? Tak. Jadi ini mesti dhammah. Ini sukun. Ini fathah, ini dhammah. Lalu kita sebut naqulu tuf'alu. Oleh kerana di sini mula dengan ta, di sini marfu', maka dia adalah dhamir bagi hiya. Dhamir bagi hiya. Nita ni adalah untuk hiya. Ya, hiya. Berapa ramai bilangan dia ni? Seorang. Bilangan untuk seorang. Jadi tuf'alu marfu' bi dhammah, kita terjemahkan dia seorang perempuan sedang dilakukan. Dia ni bukan lelaki. Dia ni perempuan. Mana bukti dia ni perempuan? Nita ni nampak ni. Kalau lelaki, ya. Okey, kalau lelaki dengan huruf ya. Okey, untuk musanna tambah alif
Nun. Tuf'alani. Jadi bunyinya apa? Yu. Tuf'alani. Di sini di sini anti. Di sini nampak ialah di sini ya. Di sini jadi huma. Ya, di sini jadi huma. Ya, bilangan berapa orang ni? 2 orang. Dua orang lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Mereka berdua, ini tanda perempuannya, ini tanda perempuan. Ini tanda bilangan, ini tanda perempuan. Ini tanda bilangan. Mereka berdua sedang dilakukan. Kedua-dua ini mestilah perempuan. Ya, kedua-duanya mesti perempuan, tak boleh ada lelaki. Okey, untuk punna ini selalu orang silap. Jadi dia. Dia mesti mulai dengan huruf ya. Jadi yuf'al na. Jadi na ni untuk domir punna. Punna. Selalu ingat, jangan lupa-lupa. Ya, ini nampak nun inilah tanda domir untuk punna. So, kita terjemahkan mereka semua perempuan sedang dikerjakan. Okey, ni marfu bil dhammah, ni marfu bil alif, ini marfu subutun nun. Ni marfu subutun nun. Kenapa kita sebut subutun nun? Sebab ini fi'il. Kalau isim marfu bil waw. Okey? Jadi inilah bentuk fi'il mudhari' lil majhul bagi kata ganti nama ketiga. Okey, jelas? Okey, kalau dah jelas kita tukar kepada kata ganti nama kedua. Kata ganti nama kedua mesti semuanya mula dengan huruf ta. Ya, mesti semuanya dengan huruf ta. So sekarang kita belajar kata ganti nama kedua fi'il mudhari' majhul. Ya, majhul. Okey. Yang pertama untuk kata ganti nama kedua dil majhul sama macam tadi. Ya, sama. Adu. Ya. Tapi ta di sini bukan hiya. Ta di sini adalah Minta. Anta bilangan berapa? Nampak ni marfu ni. Nampak ni marfu. Bilangan satu. Lelaki ke perempuan anta ni? Lelaki. Jadi kita terjemahkan macam mana? Kamu seorang lelaki sedang dikerjakan. Ya, sedang dikerjakan. Okey, untuk musanna tambah alif nun. Tuf ala ni. Tuf ala ni. Jadi ada alif ni, nampak ini anta, ta ni untuk anta. Ada alif ini untuk domir, antuma. Jadi antuma ini kamu berdua lelaki. Boleh juga satu lelaki, satu perempuan. Ya. Jadi kamu berdua sedang dikerjakan. Okey, untuk antum tambah waw nun. Tuf aluna. Okey. Mana dia punya untuk antum? Pada huruf waw. Pada huruf waw. Kita terjemahkan macam mana? Kamu semua sedang dikerjakan.
kan. Okey, hati-hati. Di sini marfu bil dhammah, di sini marfu bil alif, di sini marfu subutun nun. Okey, untuk muannas ini untuk muannas. Anti. Ali. Tuf ali na. Ba tuf alina. Okey, mana tanda untuk anti dia? Di Ya. pada ya, nun. Nun. Inilah tanda untuk perempuan. Jadi tuf alina domainnya ialah anti. Ya, domainnya apa dia? Anti. Ini pada yanu ni merujuk kepada anti. Okey. Untuk dua orang sama. Tuf ala ni. Okey. Jadi kamu berdua sedang dilakukan. Untuk antuna al nah. Okey, nah ini adalah bagi antunna. Okey, tengok. Ini ta, tadi ya kan? Kalau ya kunna, kalau ta antunna. Jadi tuf'alna kamu semua sedang dikerjakan. Habis dah. Ini adalah untuk kata ganti nama keberapa? Kedua. Ya, al-mukhatab. Al-akhir. Dan kata ganti nama yang pertama al-mutakallim. Untuk ana dia jadi uf'alu. Jadi hamzah ni adalah domir bagi ana. Saya sedang dikerjakan. Okey. Al-akhir Nahnu. Nuf'alu. Kami ni nun ni adalah domir bagi nahnu. Kami sedang dikerjakan. Habislah apa ni? Isim domir bagi fi'il mudhari yang menjadi naib fa'il. Settle, habis dah. Senang sahaja. Ya, senang sahaja. Senang saja. Okey, salin dulu elok. Saya bagi masa 2-3 minit. Kalau tak faham, boleh bertanya sekarang. Ada tak yang tak faham? Tengok macam sama je. Nampak je macam sama tapi tak sama. Ya, nampak je macam sama tapi tak sama. Ya. Okey, dah habis ke? Nak tanya. Boleh, insya-Allah. Fi'il mudhari majhul ni dalam Quran tak berapa banyak Banyak. Cuma ada jelas atau tidak je. Dalam surah Al-Anfal. Okey, sekarang buka surah Al-Anfal. Bagi yang bertanya tu tadi. Kata tak ada dalam dalam Quran. Buka surah Al-Anfal. Aina Al-Quran. berapa Surah Al-Anfal. Al-Anfal. Muka surat berapa? Muka 177. 177 177 bukan 127. Akan durian banyak lah tu. Ustazah, ada ketikanya macam kita gunakan ya macam ya. Kalau untuk huwa, huma, kum dan kunna dia mula dengan huruf ya.
Masih ingat lagi formula saya bagi? Wa, huma, hum, hunna. Mula dengan huruf. Ya. Okey, buka surat 177, surat Al-Anfal. Okey, kita tak nak harta rampasan perang. Kita nak ilmu yang masuk ke dalam jiwa kita. Masuk dalam iman kita. Okey, yang kata tadi fi'il mudhari' tak jumpa dalam fi'il tak banyak, dia kata. Cuba tengok ayat kedua. Ayat kedua. Ayat kedua daripada surah Al-Anfal. Saya baca. Inamal mu'minu. Ya. Ayat kedua, tengok saya baca dulu. Lepas tu bagi tahu saya mana dia fi'il majhul. Dua sekali saya minta, iaitu fi'il madhi majhul dan juga fi'il mudhari' majhul. Saya baca, lepas tu saya mak, lepas tu bagi tahu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Okey, tolong bagi tahu saya mana fi'il madhi majhul? Tuliyat. Fi'il madhi majhul. Zukira. Wazan fu'ila. Mana naibul fa'ilnya? Dah belajar minggu lepas. Saya ajar minggu lepas. Naibul fa'il mesti marfu. Marfu isim mufrad dengan dhamma. Siapa nampak? Allah. Allah itu adalah naibul fa'il isim zahir. Ya, lagi Allah. mana? Lagi mana? Al-mu'minun. Tuliyat. Ada lagi, jangan cepat sangat nak pergi ke tuliyat tu. Al-mu'minun. Wajilat. Tu ni. Hmm. Tu maklum. Lagi mana lagi cari? Ada tak nampak? Lambat sangat, habis masa aja. Cuba tengok wajilat. Wajilat. Itu juga. Oh, wajilat tak? Wajilat fi'il madhi maklum. Okey, yang kedua ialah tuliyat. 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 Jadi ada berapa fi'il madhi majhul pada ayat ini? Dua. Ada dua. Okey, jadi semua itu adalah fi'il madhi majhul. Okey, cuba tengok apa maksud ayat ini. Yang Allah kata innamal mu'minun. Ayat ini dalam bentuk penegasan daripada Allah. Sesungguhnya sifat orang-orang yang beriman itu Allah kata apa dia? Ya, Allah kata allazina idza dzukirallah, apabila disebut saja nama Allah, wajilat, itu fi'il madhi maklum, menggeletar, qulubuhum, hati-hati mereka, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan, nampak semua di tu, dibacakan ke atas mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatkum, bertambahlah ke atas mereka iman. Apa yang bertambah? Iman. Wa ala rabbihim, dan kepada Allah lah mereka yatawakkalun, mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah. Cuba tengok banyaknya fi'il majhul dan bentuk majhul pada Surat 398. 398. Okey, muka surat 398. Ayat 21. 398, Tijab. Tengok 398. Okey, cuba semua cari fi'il madhi dengan mudhari' majhul. 398. Okey, ayat berapa? Ayat 21. Ayat 21. Tengok tu. Tengok pada ayat yang mana? Ayat 21.
Ayat 21. Tuklabuna. Tuklabuna. Okey, alhamdulillah. Saya takut dia kata yu'azibu tu. Yu'azibu tu maklum. Ya, tengok pada kalimah tuqlabun. Ya, tuqlabun. Ya, tadi kita dah belajar kan? Tuf'adun. Sama tak? Tuf'adun. Ya, tuqlabun. Sama tak? Sama. Sama. Ma mana tuqlabun? Kamu akan dikembalikan. Kembalikan. Ya. Wa ilaihi tuqlabun. Sama dengan wa ilaihi turja'un. Kalau saya tak nak tulis, tapi janganlah tukar ayat Quran tu. Kalau katakan saya tak nak tulis tuqlabun, ya. Tuqlabun. Dalam kalimah yang lain oh, tapi ini wazan 4 huruf ya. Turja'un. Sama maksud ni ya. Turja'un dengan tuqlabun sama. Turja'un pun kamu dikembalikan ya. Tuqlabun pun sama, kamu dikembalikan. Nampak tu. Tapi bezanya ada beza. Ini wazan 3 huruf, ini wazan 4 huruf. Ya, turja'un ni wazan 4 huruf. Nanti kita belajar wazan 4 huruf. Tuqlabun ni daripada kalimah uliba. Uliba tuqlabu. Itu fi'il mudhari' dia. Ya, fi'il madhi dia apa? Uliba. Ni fi'il madhi dia, madhi majul. Uliba. Ya, ini fi'il mudhari' dia dalam bentuk jamak. Tuqlabun. Ni tani anta, waw ni antum. Kamu semua dikembalikan. Okey, lagi bagus. Alhamdulillah. 13 yastarun. Oh, maklum. Ayat 13. Nanti saya tengok. Ada tak? Hitung sekali. Itu Nazira. Yaftarun. Yaftarun tu yang dari mana Tuan Haji? Ya, maklum. Itu. Kan saya kata fi'il madhi fi'il madhi ke fi'il mudhari' mesti mula baris atas. Yaftarun tu baris mesti baris depan. Yaftarun tu baris atas. 396 ke surat 396 396 ayat 2. ayat 2. Yutraku Ayat 2 ya. Sekejap saya baca. 396 ayat 2 surah Al-Ankabut. Ayat mana dia ayatnya? Yutraku. Okey, tengok pada kalimah yuftanun. Ya, tengok pada kalimah yutraku dan yuftanun. Okey, tolong gariskan yutraku dan yuftanun. Okey, sekarang saya tadaburkan. Ya, kita mula tadaburkan sikit-sikit insya-Allah. Lalu Allah kata daripada suratul Ankabut, ini cerita labah-labah. Ada tak sejarah labah-labah? Ada kan? Okey, lalu Allah kata ahasiba. Tu satu kalimah. Hasiba, kita dah belajar. Hasiba tu fi'il apa tu? Ardi. Madhi. Wazan apa? Wazan fa'ilah. Hasiba fa'ilah ya. Hasiba wazan apa? Fa'ilah. Kena ingat selalu ya. Saya selalu kalau kita tak ingat wazan, habislah kita. Fa'ilah. Ini adalah wazan dia. Hasiba. Nampak sama tak baris dia? Nampak baris. Tengok yang saya kata wazan tu ialah baris. Hasiba. Pandai duk kira aja. Lalu Allah kata ahasiban nasu. Dulu kita dah belajar fi'il madhi dan kita dah belajar fa'il. Kita pun dah belajar fa'il isim zahir. Untuk fa'il isim zahir isim mufrad marfu' dengan apa? Dhammah. Baru lagi kita belajar lagi. Baru belajar, belum tutup kelas lagi. Lalu hasiban nasu. An-nasu jadi apa?
Fa'il. Fa'il. Bagus. Alhamdulillah. Tuan Haji, semua-semua Tuan Haji. Ya. Fil majlis dekat dalam kelas ni. Fil fasli. Ya. Fil fasli, fil majlis. Cuba tengok. Ni dah start ni. Yang kita belajar itu dah nak start mula. Ya. A tu kita belum belajar. A tu satu kalimah. Pertanyaan daripada Allah. Kepada manusia. Sebab Allah sebut An-nas tu kan manusia. Ya. Jadi Allah bertanya kepada siapa? Manusia. Patutkah manusia mengira? Tak? Patutkah manusia mengira, menyangka ayyutraku. Ya, yang tu saya tak nak cerita panjang-panjang lah tu. Ambil kalimah yutraku tu aja. Ya. Yutraku tu tadi siapa yang tanya fi'il mudhari' kurang? Yang tu Tuan Haji apa yang tanya tadi? Sofyan ya? Okey, Tuan Haji Sofyan, tolong gariskan yutraku tu. Itu adalah fi'il mudhari' matlub. Maaf. Fi'il mudhari' majhul. Yutraku. Ya, tolong garis dulu. Sebenarnya ada huruf yang dihazaf. Nanti kemudian saya ajar. Ya, asal kalimah itu yutrakuna. Ya, pergi nun pergi mana? Nun hilang. Dihazaf oleh an tu. Nanti kita belajar insya-Allah. Panjang umur kita akan sampai ke maudhu itu nanti. Yang menjazam, yang menasab, yang macam-macam nanti kita akan belajar. Ya, jadi yutraku itu adalah fi'il mudhari' majhul. Buktinya ya baris depan, ro baris atas. Ya. Mana yutraku? Dibiarkan. Ya, jadi yutraku boleh memberi maksud. Kita maksud jangan terlalu pendek. Ya, boleh memberi maksud dibiarkan, ditinggalkan kerana asal kalimahnya memang tinggal. Ya. Jadi yutraku memberi maksud mereka dibiarkan. Ya. Allah biarkan kita ke? Kalau Allah biar kita, dah lama kita inna lillahi wa inna raji'un. Tambah-tambah COVID ni tak dapat makan kan? Dah mati dah kita. Tapi mati lagi dah mati ke? Belum. Sebab Allah tak biarkan kita. Kan? Ya, jadi Allah kata patutkah mereka menyangka ataupun mengira, ya, siapa dia tu? Manusia. Ya, mengatakan Allah membiarkan mereka. Ya, tapi tak adalah kalimah Allah sebab dia majhul kan? Sebab dia majhul. Ayyaqulu, lalu mereka berkata amanna. Ya, kami telah beriman. Wa hum la yuftanun. Tu senang-senang nak masuk syurga di atas dunia tak diuji. Mana boleh? Kan? Mestilah diuji Allah. Lalu la yuftanun. Itu adalah fi'il mudhari' majhul. Potong-potong. Kan tadi yutraku ada benda yang dihazaf. Ya, yuftanun. Cuba tengok. Ambil ni mana Allah dah tu dah fi'il mudhari' tadi. Fi'il mudhari' yang kata ganti nama ketiga yang saya dah padam tadi. Yuf'aluna. Tadi kan ada yuf'aluna. Okey. Jadi cuba tengok. Yuf'aluna sama tak yuftanuna? Sama. Okey, Tuan Haji Abdul Rahman. Ya, jadi cuba tengok yang kita belajar guna wazan tadi, ambil wazan yuf'aluna, tulis dekat yuftanuna. Sama ke tak sama? Sama. Yang saya tanya, ya, Ar-Rijal, nampak tak? Sudais. Yuf'aluna. Yuf'aluna. Okey, nampak? Ni yang kita belajar tadi. Yang kita jumpa dalam Al-Quran sekarang ni, yuftanuna. Okay. Yang saya kata tengok wazan-wazan tu, ya, apa dia yang saya suruh tengok? Barisnya. Baris. Sekarang nampak tak ni dhammah? Nampak tak ni dhammah? Ni pun dhammah. Ini sukun. Ini pun sukun. Fathah. Ini pun fathah. Ini dhammah. Ini pun dhammah. Ini zaid bil waw. Ini pun zaid bil waw. Ini zaid bil nun. Ini pun zaid bil nun. Yang kedua-duanya
Nunnya pun fathah, ini pun fathah. Okey, sama tak bentuk dia? Bentuk pada wazan. Bentuk pada wazan ialah timbangan pada baris. Sama tak? Jap, habiskan ni dulu. Sekarang nampak tak jelas? Kalau yuf'alun, mereka sedang dikerjakan. Yuftanun, mereka sedang diuji. Betul tak mereka sedang diuji? Bukan mereka, kita pun sama kan? Ya? Kalau kita sedang diuji macam mana? Kalau nak kata kita sedang diuji, kami sedang diuji. Nuftanun. Diuji. Nuftanun. Nu'anun. Nu'alu. Nuftanun. Bunyi macam mana bunyi? Nu'aluna. Nu'alu. Nuftanu. Tak payah tambah waw nun. Sebab nun ni dah tunjuk ramai. Kami mesti bilangan lebih dari satu. Jadi nuftanu. Nuftanul an. Kami sedang diuji sekarang. Betul tak? Al-an. Ya, betul. Betul. Siapa kata salah? Kan? Kalau saya nak kata saya sedang diuji. Saya sedang diuji. Uftanu. Okey, saya nak tanya seorang-seorang ya. Ramai-ramai semua pandai. Kalau saya nak kata kamu berdua sedang diuji. Kamu berdua sedang diuji. Kamu berdua dengan elok. Kamu berdua. Kamu berdua tak kira lelaki perempuan sama je. Tuftani. Seorang-seorang. Siapa nak cuba jawab? Tuftanani. Okey, alhamdulillah. Ya, kalau kamu berdua sedang diuji, ni tuf, nita, nina, ni, tuftanani. Okey, nampak ni ada alif ni untuk antuma. Tuftanani, kamu berdua sedang diuji. Tak kira lelaki perempuan, guna yang sah. Tengok ayat 78. Okey, saya nak tanya, saya tak nak sebut kalimahnya. Tapi saya nak suruh bagi tahu saya mana kalimahnya. Baca. Okey, saya baca lepas bagi tahu saya, ya. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablih. Saya sambung dia, saya tak ambil macam ngaji betul sebab ini nak belajar ni. Minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Mana kalimahnya? Siapa nampak? Yus'alu. Alhamdulillah. Ya, semua nampak dah pandai tu. Alhamdulillah. Mana kalimahnya? Iaitu yus'alu. Okey, yus'alu. Tapi naik fa'il ni tak mana saja. Sekejap lagi saya bagi tahu. Nanti baru nak tulis ni hantar. Ya. Saya nak ajar tapi nampak jauh benar 10 batu naik itu failnya. Tak apalah. Alu. Tapi buatlah betul-betul ni giginya ada 3. Nanti saya pergi di YouTube kena komplain nanti. Ya. Ya, biar dia kena komplain YouTube. Alu. Okey. Sekarang ni kalaulah katakan kita cuma tulis alu ni,
dalam satu kalimah naibul fa'ilnya pada domair huwa. Memberi maksud yus'alu, dia sedang ditanya. Dia sedang disoal. Ya, dia sedang ditanya, dia sedang disoal. Ya, bila tu? Kejap lagi. Kejap lagi kat mana? Kat mana tu? Dalam kubur. Tahu dia. Okey. Yus'alu, dia sedang ditanya. Jadi kalaulah katakan kita sekadar menulis yus'alu, yang bertanya tadi mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah pada domir huwa. Ya, tapi jangan duk kata nasib baik huwa lelaki. Kaum perempuan tak kena. No. Sebab lelaki termasuk perempuan. Okey, pada ayat ini, ya, pada ayat ini dia punya naibul fa'il dia pada kalimah al-mujrimuna. Ya, jauhnya. Tak apalah jauh pun. Ya. Tengok al-mujrimuna. Tadi kita dah belajar naibul fa'il dalam bentuk isim zahir. Betul ke tidak? Betul. Betul ke tidak? So sekarang saya tulis yus'adu, ini fi'il mudhari lil majhul. Al-mujrimuna. Mujrimuna. Kenapa saya kata al-mujrimuna ini naibul fa'il? Berbaris doma. Marfu. Sebab dia marfu dengan apa? Dai, alhamdulillah. Marfu bil waw. Jadi yus'alul mujrimuna. Tapi sebelum tu ada kalimah la kan. Kita tak nak ambil la. Ini sekadar nak belajar kan. Jadi, ma makna yus'alul mujrimuna? Orang-orang yang berdosa. Ya, sedang disoal. Okey, tolong perhatian. Nanti tadabbur Quran betul-betul baru nampak. Ya, ini pun nampak dah ni. Ya, jadi yus'alul mujrimuna ini fi'il mudhari' lil majhul. Mana bukti dia fi'il mudhari' lil majhul? Saya buktikan. Pertama, mesti ada bukti. Tak ada bukti orang tak percaya. Pertama, mula dengan dhammah. Qabla akhir fathah. Mana qabla akhir? Sebelum akhir baris atas. Ini bukti fi'il mudhari' majhul. Mana yus'alu? Disoal. Ditanya. Bila disoal tu ditanyalah. Tadi yang bertanya nama siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya mana naibul fa'il? Al-mujrimuna. Kenapa saya mengatakan al-mujrimuna ini adalah naibul fa'il dalam bentuk jamak muzakkar salim sebab dia marfu bil waw. Ya, dia marfu bil waw. Jadi al-mujrimuna kita terjemahkan apa? Orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi apa maksud yus'alul mujrimuna? Orang-orang yang berdosa. Dia kena pergi naibul fa'il dulu. Orang-orang yang berdosa sedang disoal. Jadi faham kan? Faham. Okey. Okey, ada lagi 4, 3. Okey, kalimah ayat 54. Ayat berapa tak dengar? 54. Ayat 54. Yang bawah tu wala tu jauh. Pandai. Tuzlamu. Tuzlamu. Ni orang yang sama ke orang lain ni? Saya rasanya Tapi cari orang lain pula. Ya, saya nak orang lain. Ya, tapi dah jumpa ni saya tulis je lah. Tengok pada ayat. Kalimah tuzlamu. Nampak tak? Dhammah, za sukun, lam fathah, mim dhammah. Mana tuzlamu? Dia akan dirugikan. Okey. Tani boleh memberi maksud dua kan? Kalau kita sekadar tulis tuzlamu, kalau sekadar kita sebut tuzlamu,
tanpa melihat ayat-ayat yang lain, kalimah-kalimah yang lain, dia ada dua makna. Ya, makna yang pertama ta ni untuk apa? Kamu. Untuk kami. Baru belajar tadi. Ta Belum balik untuk lagi. ta untuk Ta untuk hi. Anti. Ya. Yang kedua ta untuk anta. Jadi kalau kita nak terjemahkan dengan satu kalimat tu namu, boleh memberi maksud dia seorang perempuan sedang dizalimi. Dan boleh juga memberi maksud kamu seorang lelaki. sedang dizalimi. Tapi bila kita merujuk kepada Al-Quran, ya, kena jelaslah. Sebab Al-Quran tu dikata fal yauma, pada hari ini, dia kata, Allah kata apa? Fal yauma, maka pada hari ini la tulamu, tidak kamu dizalimi. Tidak kamu dizalimi. Nafsun syai'a. Ya, tak ada seorang pun yang Allah zalim. Ya. Wala tujzauna. Wala tujzauna. Jumpa tak kalimat tujzauna? Jumpa ke tak tu? Tengok kalimat tujzauna. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Madhi ke mudhari' ni? Dari ni. Majhul. Dari. Tarik, nampak tak? Ni atas sembul tak ni. Tujzauna. Okey. Sama tak? Sama tak? Sambung yang tadi. Okey. Tujzauna. Okey. Mudhari' makdum ke mudhari' makdum? Majhul. Majhul. Selalu pandai orang bagi apa? Jazakallah, jazakallah. Ini kalimat jaza lah ni. Ya, jadi tujzauna, kamu diberi balasan. Ya, kamu diberi balasan. Tujzauna, kamu diberi balasan. Jazakallah, Allah memberi balasan. Okey, wala tujzauna. Ya, ada kalimah wala tu kan? Dan tidak pula kamu diberi balasan illa kecuali ma kuntum ta'madun, apa yang telah kamu lakukan di dunia. Ya, tengok Allah kata wala tujzauna, dan kamu tidak akan diberi balasan illa, melainkan. Kita tengok ni kalimah. Ini fi'il madhi, mati pula. Fi'il mudhari majhul. Mana bukti? Ini dhammah, ini fathah. Ini untuk jamak. Jadi ini tak kan? Jadi ini waw untuk antum. Antum ni jadi naibul fa'il. Ma makna tujzauna? Kamu semua diberi. Tak boleh kata memberi, mesti sebut diberi. Diberi apa? Balasan. Illa, kecuali. Illa. Ini huruf istisna. Pengecualian. Allah tak pernah zalim pada kita. Illa apa? Bima ta'malu. Betul? Illa ma kuntum. Illa ma kecuali apa yang kuntum. Ini fi'il madhi. Rujuk kepada perbuatan di dunia. Kecuali apa yang kamu telah. Ini kecuali. Ini apa yang. Ini kamu telah lakukan. Kuntum. Kamu telah lakukan. Mana kamu? Ni tom ni. Kamu telah lakukan. Di mana kamu lakukan? Di dunia. Di dunia. Kerana masih hidup. Kan nak sebut yang tu sebab nanti ni last ni muka surat 7 Yunsurun. Nanti betul. Okey, nanti sabar. Dah pukul 10 lebih saya dibelah lagi ni. Okey, sambung bantu. Malun. Tak malun. Ini fi'il mudhari' ma'lum. Aduh, sepuluh sikit. Tak malun. Okey. Cumanya nak bagi tahu, nak tekankan ni apa benda.
Allah kata, kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu telah lakukan di mana? Di dunia. Jadi apa yang kita buat kat dunia, kalau kita buat baik, Allah beri syurga. Kalau kamu buat tak baik, Allah beri itu awaklah, saya tak nak. Okey, cumanya sebelum berakhir, saya nak tekankan, ya, ni saya bagi untuk hari Selasa saya boleh lama sikit, ya. Kalau untuk Khamis tak boleh. Ya, pada dalam surah Ar-Ra'd ada ayat yang berbunyi yudabbiruna. Tengok surah Ar-Ra'd ke surat berapa? Yudabbiruna. Ni fi'il mudhari' ya. Yudabbiruna. Yudabbiruna bil hasanatis sayyi'ah. Ya. Sebab kita tadi nak masuk syurga kan, takut dengan yang Allah beri balasan semata-mata, ya, dengan apa yang kita dah buat dekat atas dunia kan. Cuba tengok ni, yudabbiruna. Mana yudabbiruna? Atur. Mereka senantiasa menolak. Ya, jadi mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Wow. Merhum ke antum? Memberi maksud mereka. Kan ada sabdu ni. Mereka senantiasa menolak. Apa yang dia tolak? Tengok. As-sayyi'ata. Kejahatan. Nampak di baris atas ni? Nampak di baris atas? Kejahatan. Ya, jadi kenapa ni baris atas? Sebab dia ajar saya tanya, memanglah. Ya, mereka senantiasa menolak kejahatan dengan kebaikan. Nak syurga Allah tak? Nak Allah sayang kita tak? nak. Nak suami sayang kita tak? Okey. Jadi mereka senantiasa menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau orang cakap tak kasar ke cakap apa ke, jangan ikut kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan sifat mukmin. Itu bukan sifat orang yang beriman. Yang sifat orang yang beriman, tolong ingat kalimah ini, yudabbiruna. Mereka menolak as-sayyi'ah. Itu sebab penting belajar bahasa Arab ni. Ya, kalau kita tak belajar, kita akan kata mereka menolak dengan kebaikan, kejahatan. Boleh faham ke tu? Boleh faham ke? Faham kan? Tak faham. So kena tengok ni kenapa baris atas, sebab lepas ni pergi kat sini. Ya? Mereka menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Boleh buat tak? Boleh buat ke tak? Ya, Ustaz setiap yang hadir pada hari ini, balik cuba cari fi'il madhi ma'dum, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' ma'dum, fi'il mudhari' majhul. Minggu depan kita bincang, boleh? InsyaAllah. Ya. Jadi jangan tak sedia nanti lambat nak cari surat dah. Tanda siap-siap muka surat berapa, ayat berapa, so kita boleh bincang, kita boleh tadaburkan dengan cepat. Ya, contoh saya buat macam ni, kalau kita tak bincang ni orang tak faham ni. Okey? InsyaAllah jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah